Pengarah Eksekutif Kanan Konsortium Zionis Konstruksi Sdn Bhd, Zahro Ahmad Muhammad Zulkifli memberi keterangan bahawa dia memberikan wang tunai 2 juta ringgit kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak dan mencetak 2 juta ringgit kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng. Zahro membuat dakwaan tersebut semasa pemeriksaan baras oleh Govind Singh Deo, peguam bela utama Lim Guang Eng, semasa perbicaraan rasuah yang dikaitkan dengan projek turun dasar laut Pulau Pinang yang bernilai 6.3 bilion ringgit. Saksi pendakwaan ke-23 itu mendakwa pada Ogos 2017 dia mengeluarkan wang tunai 2 juta ringgit dari peti besinya untuk diberikan kepada Najib dan cek 2 juta ringgit untuk Lim. Govind kemudian menuduh Zahro berbohong kerana dia sebelum ini memberi keterangan bahawa 2 juta ringgit itu adalah untuk ahli perniagaan G. Janana Raja. Zahro bagaimanapun bertegas dan mengulangi bahawa dia sebelum ini telah membuat pembetulan kepada SPRM bahawa wang tunai 2 juta ringgit itu adalah untuk G. Janana Raja dan berasingan dengan cek 2 juta ringgit lain untuk Lim. Walaupun Perhimpunan Aman Freedom of Palestine di Dataran Merdeka jelas menyela Israel beserta lawangan takbir, tetapi seorang wakil rakyat dari Perikatan Nasional dilihat selama membuat tuduhan. Ahli Parlimen Macang Wak Ahmad Faizal Wak Ahmad Kamal mendakwa Perhimpunan Viva Palestin Malaysia dan Michael itu tidak membenarkan lawangan takbir dan menyela Perdana Menteri Israel. Selain itu, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional berkenaan juga mempetikan penyediaan kerusi untuk individu kenamaan. Katanya demo Palestin siap ada kerusi VVIP. Lepas itu tidak dibenarkan bertakbir dan menyela Benjamin Netanyahu. Ini demo jenis apa? Menerusi hantaran di Facebook, Wak Ahmad Faizal juga menyertakan gambar tentera Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil merangkap jurucakap Kerajaan Perpaduan. Turut sama kelihatan dalam foto yang dikongsi itu ialah bekas Ahli Parlimen Pematang Pauh, Nurul Izzah Anwar. Dalam masa sama, Faizal turut membandingkan tokoh pujaannya, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dianggap berpanas dan berhimpit bersama rakyat dalam menyuarakan bantahan terhadap rejim Zionis Israel. Katanya, kamu patut malu dengan Tun Mahathir yang berpanas, berhimpit dan berdiri bersama-sama rakyat jelata protes kekejaman Zionis. Walau bagaimanapun, rata-rata netizen mengecam kembali Faizal yang dilihat masih mahu mempolitikkan krisis kemanusiaan di Palestin. Antaranya Farid Kasim Kamaruzaman yang mempersoalkan sama ada Faizal bergurau selain menafikan tuduhan pemimpin Parti Bersatu itu. Katanya, isu Palestin ini perlu nak selit unsur-unsur politik ke? Saya tak faham apa motif POS YB kali ini. Saya tengok rakaman video, elok je YB Nurul Izzah selat Israel, elok je YB Nurul Izzah lawankan takbir, elok je orang beramai-ramai takbir bersama, elok je ada momen YB Nurul Izzah berdiri beramai-ramai. Tak perlulah nak berpolitik dalam isu Palestin. Tak bolehkah kita bersaling menyambut baik usaha masing-masing bersatu padu dalam hal krisis Palestin ini? Ahad lalu seawal jam 10 pagi, ribuan rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang, kaum dan agama berhimpun di Dataran Merdeka menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan rakyat Palestin. Malah rakyat dari negara lain seperti Syria, Tunisia, Mesir, Sepanyol, Libya dan Pakistan turut bersolidariti. Peserta antaranya memakai maflar dengan motif Palestin, membawa plakat dan mengibarkan bendera negara berkenaan, melaungkan Palestin dan Israel Shame of You bagi mengutuk keganasan rejim Zionis. Setakat ini sekurang-kurangnya 4,741 penduduk Gaza dan tepian barat yang diduduki terkorban manakala 15,645 cedera selepas pengganas Israel melakukan serangan bom tanpa henti sejak 7 Oktober lalu. Rejim Zionis juga telah banyak melanggar undang-undang antarabangsa apabila tegar mengebom hospital, masjid, tapak pertanian, bangunan, media antarabangsa dan kedai roti. Senarai panjang kekejaman Israel juga menyaksikan pengganas itu menggunakan senjata yang terlarang seperti bom gas fosforus yang diledakkan di tempat awam. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan bahawa parti itu selesa bekerjasama dalam kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justru katanya yang juga adalah timbalan Perdana Menteri dan pengerusi Barisan Nasional tidak timbul persoalan gabungan itu akan menyertai Perikatan Nasional. Katanya, bagi kami selesa dengan penglibatan kami dalam kerajaan perpaduan dan jangan buang masa jemput kami menyertai PN. Sabtu lalu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berpandangan penyertaan UMNO dalam PN dapat menubuhkan kerajaan persekutuan baharu yang antara lain bertujuan membantu masyarakat Melayu Islam di negara ini. Ahmad Zaid berkata kerajaan hari ini bukan hanya bertanggungjawab terhadap masyarakat Melayu dan Islam, malah bagi keseluruhan rakyat Malaysia. Dalam perkembangan lain, Zahid berkata, PM menerusi UMNO akan meletakkan anak kelahiran Kemaman Terengganu sebagai calon pilihan raya kaca Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini. Menurutnya, UMNO telah menerima beberapa nama sebagai calon dan ia akan disenarai pendek dalam masa terdekat.
Katanya yang pastinya kami akan mengambil tokoh anak Kemaman yang berada di peringkat nasional atau di peringkat negeri untuk bertanding bagi PRK Kemaman. Dia berkata pengurusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu dan juga pengarah jentera BN bagi PRK Parlimen Kemaman Ahmad Said akan mengumumkan nama calon berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian bagi PRK Parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember ini. Manakala penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 18 November dan 28 November. PRK Parlimen Kemaman perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15. Presiden PAS Hadi Awang kemarin menolak kemungkinan parti itu akan meletakkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon pada Pilihan Raya Kecil Kemaman 2 Disember depan. Kata beliau tidak munasabah untuk PAS berbuat demikian. Katanya kalau nak timbulkan isu, biar munasabah. Begitupun kenyataan Hadi itu agak tidak disenangi oleh penyokong Tuan Mahathir. Antaranya Presiden Putera Ibrahim Ali yang tapi membidas kenyataan Hadi itu. Ibrahim mempersoalkan jika faktor usia menjadi ukuran tidak sesuai dijadikan calon di Kemaman, mengapa bekas Perdana Menteri itu dilantik sebagai penasihat 4 kerajaan negeri yang ditadbir PAS SG4. Malah katanya jika faktor usia diambil kira, Hadi juga perlu memberi laluan kepada pemimpin yang lebih muda untuk menyandang jawatan sebagai Presiden PAS. Kata Ibrahim, Presiden PAS telah membuat kenyataan menolak bulat-bulat cadangan Tuan Mahathir sebagai calon Parlimen Kemaman dengan alasan tidak munasabah. Agak terkejut juga saya alasan yang diberi Hadi itu. Apa yang dikatakan tidak munasabah, apakah kerana umur atau Tuan Mahathir tidak layak? Jika kerana umur, maka Hadi juga kena beri laluan jawatan Presiden PAS kepada pihak yang lebih muda kerana umurnya sudah lanjut dan sudah bertongkat. Sementara Tuan Mahathir belum lagi bertongkat dan cergas bergerak ke sana ke sini. Jika Tuan Mahathir tidak munasabah dicalonkan untuk Parlimen Kemaman, apakah munasabah beliau dilantik sebagai penasihat SG4? Walaupun Hadi dilihat menolak Tuan Mahathir, tetapi sebenarnya PAS belum membuat keputusan muktamad lagi. Peluang masih terbuka kerana PAS sedang menilai siapa yang paling layak untuk dijadikan calon. Memetik kata-kata Tuan Ibrahim Tuan Man dalam ceramah perdana di Shah Alam sempena muktamar PAS, beliau menyebut insya-Allah calon Kemaman ialah daripada PAS. Tetapi beliau tidak menyebut nama sesiapa yang akan dijadikan calon. Dalam hal ini, apa kata Tuan Mahathir? Segera mengisi borang keahlian PAS terlebih dahulu. Meskipun menjadi ahli PAS bukanlah syarat wajib untuk dipilih sebagai calon mewakili parti itu. Misalnya, Ibrahim Ali sendiri pernah bertanding atas tiket PAS di Kelantan tanpa menjadi ahli, tetapi barangkali kedudukan Tuan Mahathir agak berbeza sedikit. Selain dikenali keras memusuhi PAS sebelum ini, Tuan Mahathir juga pernah menuduh PAS sebagai parti kafir. Tuduhan paling baharu dibuat Tuan Mahathir ialah pada September 2022 lalu apabila menyifatkan PAS adalah parti kafir lantaran bekerjasama dengan UMNO dan parti bukan Islam demi memperoleh kedudukan. Dengan itu, barangkali jika Tuan Mahathir sedia menjadi ahli PAS terlebih dahulu, tidak mustahil akan segera terbuka pintu hati Hadi untuk memilihnya sebagai calon di Kemaman nanti. Tuan Mahathir pun difahamkan tidak berparti ketika ini, jadi apa salahnya jika memilih PAS untuk disertai? Lagipun Tuan Mahathir sendiri pasti sedar mana sedapnya main politik tanpa jadi ahli mana-mana parti. Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim mencadangkan agar Akta Anti Lompat Parti diketepikan bagi memberi kebebasan kepada ahli parlimen untuk memilih kerajaan baru. Syahidan berkata ini kerana kerajaan yang ada gagal menangani kenaikan harga barang. Katanya rakyat sudah tidak dapat perlindungan kenaikan harga barang. Pegawai-pegawai kerajaan letih tentang apa yang berlaku. Saya cadangkan tindakan segera diambil. Kerana apakah semua harga barang saya sokong. Apakah politik benarkah Akta Anti Lompat Parti diketepikan agar semua orang yang mahu menyertai kami boleh. Pada 28 Julai 2022, Dewan Rakyat mencetak sejarah apabila Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 berkaitan larangan ahli parlimen bertukar parti diluluskan dengan sokongan majoriti lebih 2/3. RUU yang digubal berasaskan 8 parameter utama itu diluluskan menerusi undi belah bahagian selepas dibentangkan oleh Perdana Menteri ketika itu Ismail Sabri Yaakob. Perikatan Nasional hari ini memberi amaran kepada kerajaan supaya lebih peka dan tegas membela undang-undang syariah agar ia tidak dicabar oleh pihak tidak berkepentingan. Membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024 di Dewan Rakyat, Abdul Hadi Awang berkata jika kerajaan gagal mempertahankan kekebalan undang-undang syariah, pembangkang akan mengambil alih kedudukannya. Bagaimanapun, timbalan pengerusi PN itu tidak menghuraikan lebih lanjut bagaimana mereka akan bertindak. Katanya, saya beri amaran kepada kerajaan Pakatan Harapan oleh kerana ini menyentuh umat Islam, Allah dan Raja-Raja. Saya beri peringatan kepada kerajaan supaya mengambil perhatian dalam perkara ini. Kalau PH tidak mahu bertindak, kami Perikatan Nasional akan bertindak.
Bagaimana kami nak bertindak? Tunggu dan lihat. Dakwa bekas Duta Khas Perdana Menteri itu, negara ini sedang dilanda kemungkaran sangat dahsyat apabila ada pihak yang dianggapnya mencabar undang-undang Islam. Kata Abdul Hadi, PM berpendapat hukum Islam memiliki imuniti dan tidak boleh dicabar sama seperti institusi diraja. Katanya apatah lagi memang disebut dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama persekutuan dan berada di bawah kuasa Majlis Raja-Raja Melayu, Islam kepunyaan majoriti rakyat negara ini. Sekarang ini pandai-pandai cabar Islam, cabar mahkamah syariah. Ini satu kerja yang orang Islam tidak boleh biarkan sekali-sekali. Abdul Hadi juga berkata jika perlu, PN akan melawan sebarang usaha yang dianggap mencabar kedaulatan undang-undang syariah di mahkamah. Pada masa sama, Presiden PAS itu memberi jaminan bahawa PN tidak sesekali akan menafikan hak orang bukan-Islam. Katanya ini bukan bermakna kita menafikan hak orang bukan-Islam. Sebab dalam perlembagaan persekutuan, kebebasan agama lain dijamin. Ini dipersetujui parti yang terlibat dalam kemerdekaan. Tidak dapat dipastikan kes apakah yang dirujuk oleh Abdul Hadi semasa mengemukakan perbahasan tersebut. Bagaimanapun, dia sudah berkali-kali menuduh PH merungkai perlembagaan dan mencabar Islam, termasuk semasa gabungan itu menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 pada 2018. Terbaru, Abdul Hadi mengulangi dakwaan berkenaan semasa menghadiri muktamar tahunan PAS di Shah Alam pada hujung minggu lalu. Katanya sekarang ini cabar undang-undang syariah ini mencabar umat Islam, mencabar Allah, Tuhan kita, mencabar Tuan Nabi kita. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita wajib bangkit menentang usaha-usaha menyerang syariah ini. Inilah 3R yang sebenar tidak boleh dicabar.